Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung subtopik 2.2 gandaan. Juga kita akan bincangkan gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Gandaan. Apa itu gandaan? Gandaan adalah nombor bulat. Dia adalah hasil darab antara dua nombor yang juga nombor bulat kecuali sifar. Contoh gandaan 2. 2 darab 1 digandakan sekali, satu kali. 2 darab 2, 2 digandakan 2 kali, 2 tambah 2, 2 digandakan 3 kali, 2 tambah 2 tambah 2, dan 2 digandakan 4 kali, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, dan seterusnya. Maka kita akan dapat jawapannya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Jadi kita lihat soalan 1, contoh soalan 1, senaraikan 4 gandaan pertama bagi 6. Senaraikan 4 gandaan pertama bagi 6. Ini 6 darab 1, 6 darab 2, 6 darab 3, akhirnya 6 darab 4. 6, 12, 18, 24. Maka 4 gandaan pertama bagi 6 ialah 6, 12, 18 dan 24. Ada pelajar tanya 6 darab 5 boleh cikgu termasukkan ke dalam ini, dalam jawapannya. 6 darab 5 sudah menjadi 6 gandaan pertama. Jadi 5 gandaan pertama. Jika kita tambah darab 5 dalam senarai, maka soalannya mestilah senaraikan 5 gandaan pertama bagi 6. Boleh? Kedua, senaraikan 4 gandaan pertama bagi 5. Okay, pelajar algebrik boleh senaraikan 4 gandaan pertama bagi 5. Seperti soalan 1 ya. Diisikan dalam buku kerja. Semua dapatlah 5 darab 1, 5 darab 2, 5 darab 3, 5 darab 4. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Tapi had ini dia sampai 5 darab 4 ke had dia sampai 20 saja. Dan kita pergi soalan 2, bentuk soalan ketiga seterusnya. Semua gandaan 9 yang kurang dari 50. Semua gandaan 9 yang kurang dari 50. Baik. Jadi soalan ni boleh tak kita masukkan 9 darab 1? Untuk jawapannya, kita mula daripada 9 darab 1. Jawapannya boleh. Sebab
syaratnya semua ganda 9 yang kurang dari 50. Maka kita akan senaraikan sehingga 9 digandakan dan hasil darabnya atau gandaannya menjadi kurang dari 50. 9 darab 1, 9 darab 2, 9 darab 3, 9 darab 4 hingga 9 darab 5. Pada pelajarannya 9 darab 6 bolehkah dimasukkan ke dalam senarai? Jawapannya tidak boleh. Kerana bila kita masukkan 9 darab 6, hasil darabnya 54, maka 54 sudah lebih daripada syarat yang diberikan, iaitu semua gandaan 9 kurang dari 50. Kurang dari 50. Boleh? Maka semua gandaan 9 yang kurang dari 50 ialah 9, 18, 27, 36 dan 45. Kita pergi ke soalan 4. Semua gandaan 15 antara 100 dengan 150. Bolehkah kita mula dari 15 darab 1? Bolehkah kita mula daripada 15 darab 1? Okay, boleh respon dekat chat, boleh respon dekat in-call message. Boleh atau tidak 15 darab 1? Ya, tidak boleh sebab syaratnya antara 100 dengan 150. Antara 100 dengan 150. Maka kita mula dari 15 darab 7 yang lebih daripada 100. Jadi kita mulakan 15 darab 7, 15 darab 8, 15 darab 9 dan 15 darab 10. Ini 105, 120, 135 dan 150. Baik, bentuk soalan yang lain, tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung ialah gandaan sepunya bagi nombor 3 dan 4. Dalam kurungan ini 12. Baik. Baca algebrik, fikirkan bagaimana adakah 12 ini adalah gandaan sepunya bagi 3 dan 4. Adakah 12 ini gandaan sepunya bagi nombor 3 dan 4. Dengan kata lain, CP 3 dan 4. Ada tak hasil darabnya atau jawapannya 12? Ada atau tidak? Ya, ada. Ini 3 darab 4, 12. 4 darab 3, 12. Baik, bagaimana kita nak buat jalan kerjanya atau nak buktikan bahawa 12 adalah gandaan semuanya bagi 3 dan 4, maka kita bahagikan 12 ini dengan nombor 3 dan 4. Maka kita akan dapati tiada baki. Bila tiada baki, dia adalah gandaan semuanya bagi nombor 3 dan 4. 12. Okey, pelajar boleh tuliskan dalam pekerja 12 boleh dibahagikan tepat dengan 3 dan 4. Okey, boleh dibahagi dengan tepat. Maksudnya tak ada baki. Maka 12 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 4.
Baik, ada soalan? Kita teruskan soalan 6. Tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung ialah dan sepunya bagi 6, 8 dan 9. Dan kurungan 54. Baik, maka kita bahagikan 54 tu pada siap nombor yang diberikan 6, 8, 9. Ada baki atau tidak? Ada baki atau tidak? Di 54 bagi 6, 4. Dia semak guna kalkulator masing-masing. 54 bagi 8 sama 6, baki 6. 54 bagi 9 sama dengan 6. Maka RM54 tidak boleh dibahagikan tepat dengan 8. Maka apa jawapannya? Apa kesimpulannya? Apakah kesimpulannya? Maka 54 bukan gandaan sepunya bagi 6, 8 dan 9. Baik. Ada pelajar tanya, jika nombor soalan itu hanya 6 dan 9 saja dalam kurungan 54. Adakah 54 itu bukan gandaan sepunya bagi 6 dan 9? Jawapan, bila melibatkan nombor 6 dan 9 saja, maka dia boleh dibagi dengan tepat. Bila bagi dengan tepat, jadi jawapannya 54 gandaan sepunya bagi 6 dan 9. Boleh-boleh? Jadi maksudnya salah satu nombor yang kita bahagikan ada baki, maka semua nombor yang boleh dibagi tepat kita simpulkan bukan 54, bukan gandaan sepunya. Boleh? Dah salin? Dah lengkapkan ruang kosong dalam kerja? Okey, sudah. 7. Tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung ialah gandaan sepunya bagi nombor 3, 5 dan kurungan 30. Soalan 8. Tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung ialah gandaan sepunya bagi 2, 4 dan 5 dalam kurungan 30. Baik, boleh buat dalam masa 3 minit untuk soalan 7 dan 8. Baik, jadi ramai yang dapat, maka 30 kita bagi dengan 3 dengan 10, 30 bagi dengan 5 sama dengan 6. Jadi itu 30 boleh dibahagikan tepat dengan 3 dan 5. Maka 30 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 5. Soalan 8. Ada baki atau tidak? 30 bagi 2, 15. 30 bagi 4, 7 bagi 2. 30 bagi 5 sama dengan 6. Iaitu 30 tidak boleh dibagi tepat dengan 4.
maka 30 bukan gandaan sepunya bagi 2, 4 dan 5. Baik, lengkapkan jalan penyelesaian semua pelajar. Baik, semua lengkap sudah. Baik, kita pergi kepada gandaan sepunya. Seperti yang kita dah bincang tadi, kita dah bincang gandaan sepunya sebelum ini dari soalan-soalan tadi. Jadi nombor bulat yang bergandaan bagi 2 atau lebih nombor. Kita lihat tadi soalan tu paling kurang dia ada 2 nombor. Ini contoh lain, 16 adalah gandaan sepunya bagi 4 dan 8. Baik, jadi kita nak cari gandaan sepunya pertama bagi 6 dan 7. Kita boleh buat kaedah penyenaraian. Kaedah penyenaraian bagi gandaan ini. Kita senaraikan dahulu gandaan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Gandaan 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Jadi kita senaraikan gandaan 6 dan 7 sehingga kita dapat hasil darab keduanya sama ataupun gandaan sepunya pertama. Jadi apakah gandaan sepunya yang pertama bagi gandaan 6 dan 7? Ya, 40, 42. Itu langkah pertama. Langkah kedua, 42 ini kita akan darab dengan 1, 42 darab dengan 2, 42 darab dengan 3, hingga 42 darab 4. Maka 4 gandaan sepunya pertama bagi 6 dan 7. Kita darabkan dengan digit 1, digit 2, digit 3 dan 4. Sama dengan 42, 84, 126 dan 168. Ada pelajar algebrik bertanya, bolehkah kita masuk 5 darab 42? Jawapan, tidak boleh. Kenapa? Soalan mahu senaraikan 4 gandaan sahaja. 4 gandaan sepunya pertama sahaja. Jika soalan senaraikan 5 gandaan 4 gandaan sepunya pertama, maka kita boleh masukkan 5 didarabkan dengan 42. Boleh? Jadi kita teruskan soalan 2. Senaraikan 4 gandaan sepunya bagi 5 dan 8. Okay, pelajar lengkapkan dalam buku kerja itu. Gandaan 5 kita senaraikan. Gandaan 8 kita senaraikan hingga kita jumpa hasil darab yang sama antara 5 dan 8 atau gandaan sepunya. Gandaan sepunya pertama yang kita jumpa. Baik, sudah. Jadi gandaan 5 iaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Gandaan 8, 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Maka gandaan sepunya pertama ialah 40. Maka gandaan sepunya pertama 40 itu kita akan darab dengan 1, 40 didarab dengan 2, 40 didarab dengan 3, 40 didarab dengan 4. Baik, sudah lengkap. Buku kerja anda semua. Okey, sudah. Jadi terus kita pergi soalan 3. Senaraikan 4 gandaan sepunya pertama bagi 3, 4 dan 8. Seterusnya soalan 4. Senaraikan gandaan sepunya pertama bagi 2, 6 dan 9. Baik. Cuba awak senaraikan dengan kaedah penyenaraian. Semua gandaan sepunya pertama bagi 3, 4 dan 8. Seterusnya langkah kedua, kita darabkan gandaan sepunya pertama itu didarab dengan 1, didarab dengan 2, didarab 3 hingga didarabkan 4. Okey, boleh buat dalam 3 minit. Soalan 3 dan 4 ya. Soalan 3 dan 4. Baik, dapat? Jadi gandaan 3 dapat berapa? Dalam 4 dan gandaan 8. Gandaan sepunya pertama bagi 3, 4 dan 8 adalah 24. Maka kita akan darabkan 24 dengan digit 1, dengan digit 2, dengan digit 3 dan digit 4. Sama dengan 24, 48, 72, 96. Bagaimana dengan soalan 4? Dapat? Gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 dan seterusnya. Gandaan 6, 6, 12, 18 dan seterusnya. Gandaan 9, 9, 18 dan seterusnya. Kita lihat di sini gandaan sebenarnya adalah 18. Keempat gandaan sepunya pertama bagi 2, 6 dan 9. 18 kita darab dengan digit 1 atau angka 1 sehingga angka 4.
atau sebutan keempat. 1 darab 18, 2 darab 18, 3 darab 18, 4 darab 18. Maka kita dapat sama dengan 18, 36, 54 dan 72. Sudah selesai. Seterusnya, kita pergi pada ganahan semuanya terkecil. Ganahan semuanya terkecil sebagaimana soalan yang kita dah bincangkan tadi. Maka ganahan semuanya terkecil ni ada 2 atau lebih nombor. Bila ganahan semuanya yang paling kecil atau yang pertama kita jumpa, seperti tadi, ganahan semuanya kecil, soalan yang akhir tadi, soalan 4, 18. Kita dapat 18 kan? Untuk nombor-nombor yang kita cari tadi. Jadi, dengan kaedah penyelesaian ganahan semuanya, kita dah buat tadi daripada soalan-soalan tadi. Jadi, 2 kaedah lagi yang kita akan fokuskan untuk ganahan semuanya terkecil ni, GSTK ni, dengan pembagian berulang dan perfaktoran perdana. Cari ganahan semuanya terkecil GSTK dengan kaedah pembagian berulang bagi 15 dan 35. Kita perlu bahagikan dengan pembagian berulang. Baik, jadi kita akan bahagikan dengan nombor berapa? Nombor apa? 3 atau 5. Untuk kita selesaikan pembahagian berulang ini. 3 atau 5. Okay. Tolong respon dekat chat atau in call message. 3 atau 5. Okay, respon sekarang 3 atau 5. 3 atau 5. 3 atau 5. Okay, ada 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5. Maka yang paling tepat, kita akan bagi dengan 5. Okay, bila kita bagi yang 5, kita boleh selesaikan kedua-dua nombor dengan serentak. 15 bagi 5, 3. 35 bagi 5, 7. Lepas tu kita selesaikan 3. Dengan kita bagi 3, dapat 1. 7 ni kita salin balik sebab kita tak boleh bagi dengan 7 ni, tak boleh bagi dengan 3. Maka baru kita tak 7. 1 kita salin balik. Maka 7 bagi 7, 1. Maka kaedah berulang kita perlu dapatkan bakinya 1, 1. Boleh? Baki 1, 1. Ada pelajar je bertanya, jika kita tak cari baki 1, kita tinggal sampai nombor 3 dan 7 saja, kita tak bahagi dengan 7. Kita perlu bahagi sampai 7. Tapi kita tak perlu dapatkan baki 1-1. Itu untuk kaedah perfaktoran terbesar, untuk mencari faktor yang terbesar. Okey, nanti kita bincang untuk soalan itu. Seterusnya, cari ganahan semuanya terkecil GSTK dengan kaedah pembagian berulang bagi 3, 6 dan 21. Okey, nombor yang sesuai kita nak bahagi ni. Ya. Okey, jadi GSTK ni kita akan dapat dengan mendarab 5 darab 3 darab 7, 105. Dengan syarat bakinya mesti 1. Boleh? Baik, untuk soalan 2. Cari gandaan sepunya terkecil dan kaedah pembagian berulang bagi 3, 6, 21.
apa nombor yang sesuai untuk kita bahagikan? Ya, dengan 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 1 bagi 3, bagi, ialah 7. Kita selesaikan, kita salin 1 ni balik. Kita bagikan 2. 2 bagi 2, 1. 1 kita salin balik. 7 kita salin balik. Sebab 7 tidak boleh bagi 2. Lepas tu kita bagi dengan 7. 7 bagi 7, 1. 1 semua kita salin balik. Maka GSTK kita kumpulkan 3 darab 2 darab 7. Salin. Seterusnya kita pergi ke soalan 3 dan 4. Cari ganda semula terkecil GSTK dan kaedah perpatulan. Okay. Kita gunakan kaedah perpatulan perdana bagi 15 dan 35. Jadi hasil darabnya 15 dan 35. Kita cari faktornya atau Sheffield bagi 15. Okay, cuba senaraikan faktor bagi 15. Apakah Sheffieldnya? Okey, 15. Ada yang dapat? Jadi 15 sama dengan 3 darab 5. Jadi kita pilih faktor untuk hasil darab 15 adalah 3 dan 5. Nombor perdana. Kalau faktor 1 darab 15 tidak boleh sebab 1 bukan nombor perdana. Boleh? Baik, 35. 5 darab 7. 5 darab 7. Lepas tu kita cari GSTK. Kita kumpulkan 3, 5. 5 kita tulis sekali saja darab 7. 105. Okay, soalan 4. Cari ganda semuanya terkecil GSTK, kaedah perfaktoran perdana bagi 3, 6 dan 21. Okay, baik. Cuba cari faktor 3, 6, 21. Okay, dapat. Jadi 3 sama dengan 3 darab 1 atau 1 darab 3. 6, 2 darab 3. 1, 3 darab 7. Walaupun 1, 3 sama 1 darab 3 ini adalah bukan nombor perdana, tapi kita senaraikan saja. Lepas tu baru kita kumpulkan dengan memilih 2, 3, kita tulis sekali sahaja 3 darab 7. 42. Boleh? Baik, sudah lengkap buku kerja semua. Baik, kita terus pelatihan. Buku kerja tu ada latihan. Buat soalan 1 ni dalam masa 2 minit. Buat dalam masa 2 minit. Okey, sudah. Lengkapkan rajah di bawah dengan mengisi faktor-faktor bagi 7, 6. Ini jawapannya. Mana yang betul? 4, 19 dan 28. Okay, soalan 2. Bulatkan semua faktor yang bukan gandaan bagi nombor yang diberikan. Okay, kita buat sama-sama. Soalan 4. Soalan 1 ni nombor 4. 13. Ya, bukan gandaan. 11 bukan gandaan. 6 bukan gandaan. 18 bukan gandaan.
20 ni 4 darab 5 24, 4 darab 6. Soalan 2. 16 gandaan 32 gandaan 46 bukan gandaan. 38 bukan gandaan. 64 adalah gandaan 56 adalah gandaan bagi 8. 9 45 adalah gandaan, 36 adalah gandaan, 53 bukan, 83 bukan, 72 adalah gandaan, 64 bukan gandaan. Soalan 3, tentukan sama ada setiap pernyataan berikut betul atau salah. Baik, soalan 1, faktor perdana bagi 15 ialah 1 dan 3. Betul atau salah? Betul atau salah? Ya, salah. Sebab 1 bukan nombor perdana. Faktor, nak cari faktor perdana, mesti nombornya perdana. 1 bukan nombor perdana. Sepatutnya jawapannya ni apa? Nombor apa? Ya, 3 darab 5. 3 nombor perdana, 5 nombor perdana. 24 ialah gandaan bagi 8. Betul atau salah? Ramai dapat Betul, 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 betul. 24 ialah gandaan bagi 8 adalah betul. Itu kita gandakan 8 sebanyak 3 kali. 8 darab 3 atau 8 tambah 8 tambah 8, 24. Okay, gandaan semua terkecil bagi 12 dan 15 ialah 120. Kita cuba senaraikan gandaan nombor 12 dan 15 dengan kaedah penyenaraian. Kita cari gandaan 12 dahulu, lepas tu cari gandaan 15. Jadi, hasil darab antara 12 dan 15 itu, atau gandaannya, yang sama itu adalah gandaan sebenarnya terkecil. Kita cuba senaraikan. Dapat tak gandaan sebenarnya terkecilnya? Jadi kita bandingkan dengan soalan. Gandaan sebenarnya terkecil bagi soalan ini 120. Jadi, betul atau salah? Betul atau salah? Ya, salah. Jadi kita senaraikan gandaan 12, 12, 24, 36, 48 dan 60. 15, 15, 30, 60. Maka gandaan sepunya terkecil bagi 12 dan 15 adalah 60. Itu kaedah penyenaraian. Kaedah pembagian berulang. Kita juga boleh buat kaedah pembagian berulang. 12, 15 kita bagi dengan 3. 12 bagi 3, 4, 15 bagi 3, 5. Kita selesaikan 4 dulu. 4 bagi 4, 1. 5 kita salin balik. 5 bagi 5. Jadi kita dapat baki 1. Kita kumpulkan 3 darab 4, 12. 12 darab 5, 60. Boleh? Boleh salin yang kan untuk kaedah yang lagi satu tu kaedah pembagian berulang. Pemain yang buat kaedah penyenaraian kan, dia buat kaedah ni kan tadi. Boleh tambah untuk kaedah pembagian berulang. Sudah? Terus kita soalan 4, cari faktor semuanya terbesar. Faktor semuanya terbesar FSTB bagi 15, 25 dan 30. Okay, kita nak bagi yang berapa? 15, 25 dan 30. Dia bagi dengan 5. 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, 5.
30 bagi 5, 6. Okay, kita tak perlu cari sampai baki 1. Cukup memadai sampai baki 3, 5, 6. Maka faktor semula terbesar adalah 5. Seterusnya soalan 5, cari ganas semula terkecil GSTK bagi 12, 18 dan 24. Okay. Untuk cari ganas semula terkecil, kita kena dapatkan bahaginya akhirnya 1, 1, 1. Kita nak bahagi dengan berapa? Kita cuba bahagikan. Okay, baik, dapat. Jadi kita bahagi dengan 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Okay, kita nak bagi berapa? Ya, bagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Okay, kita bahagikan 2 ni dahulu. 2 dengan 2. 2 bagi 2, 1. 3 kita salin balik. 4 kita salin balik. Tapi 4 ni kita boleh bagi. 4 bagi 2, 2. Seterusnya kita bagi dengan 2. Kita akan dapat 1. 3 salin balik. Kita dapat 1. Terus kita selesaikan 3 bagi 3, 1. Maka GSTK kita kumpulkan 2 darab 3 darab 2 darab 2 darab 3. Maka GSTK 2 darab 3 darab 2 darab 2 darab 3, 72. Seterusnya, soalan 6. Cari hasil tambah faktor padana bagi 105. Kita boleh buat pengulangan pokok. Okay, dah pokok. 105. Kita cari faktor nombor perdana. Ya, kita akan darabkan dengan 5 darab 21. 21 ini kita kecilkan, cari faktor 21. 3 darab 7. 21. Lepas tu kita buat apa? Lepas kita cari faktor padana, kita cari hasil tambah. 5 tambah 3 tambah 7, 15. Hati-hati dengan soalan yang ini. Cari hasil tambah. Bukan cari hasil darab. Hasil tambah. Maka kita perlu tambah. Okay, sudah. Terus kita soalan 7, cari beza antara gandaan. Cari beza. Sebelum kita cari beza antara gandaan semuanya terkecil, GSTK dan faktor semuanya terbesar, kita akan cari gandaan semuanya terkecil, GSTK. Kedua, kita cari faktor semuanya terbesar, FSTB. Baru kita cari beza atau kita tolakkan dengan kedua-dua jawapan tadi. Okay, 24, 36. Kita nak bagi berapa? Ya, kita bagi dengan 2. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Okay, kita bagi dengan 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Selanjutnya kita bagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Tak perlu kita selesaikan untuk kalau nak cari FSTB. Untuk GSTK, kita perlu cari sampai baki 1. Jadi kita akan bahagi 2 dengan 2, dapat 1. Lepas tu kita bahagi dengan 3, dapat 1, 1. Maka kita himpunkan 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 3. 72. Okey, untuk VSTB terbahagi seperti GSTK, tapi kita tak perlu cari baki 1. Memadai bakinya 2 dan 3. Memadai
bakinya 2 dan 3. Maka kita akan cari VSTB, faktor sebenarnya terbesar, 2 darab 2 darab 3 sama dengan 12. Kemudian langkah ketiga, 72 ditolakkan dengan 12 dapat 60. Baik, ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Tiada, tiada. Baik. Jika tiada, kita tangguh dulu kelas kita. Kita akan sambung pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Kita akan bincang subtopik perfaktoran dan pecahan algebra. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.